Assalamualaikum dan salam anak kandung suruh beriman. Nama saya Muhammad Farid bin Amri, bernama metrik D202311095250, akan membentangkan video pembentangan bahan yang telah saya pilih bagi subjek UBM 3262 Keterampilan Bahasa Melayu. Dalam video ini, saya akan membentangkan 3 perkara, iaitu yang pertama, jenis bahan, yang kedua, pengertian dan objektif MBM/MBI, yang ketiga, strategi pelaksanaan MBM/MBI. Dalam video ini, saya akan menerangkan bahan yang telah saya pilih, iaitu saya telah memilih bahan jenis buku penerangan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2014 yang berjudul Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris MBM/MBI. Seterusnya, saya akan menerangkan apa itu MBM/MBI. Yang pertama, MBM/MBI bermaksud Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris atau MBM/MBI. Dasar MBM/MBI adalah pengganti kepada dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris atau dikenali sebagai PPSMI yang dibangsuhkan pada tahun 2009. MBM/MBI memfokuskan usaha memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris bagi melahirkan masyarakat yang mampu berkomunikasi dengan berkesan, bersatu padu serta dapat menjana daya saing hingga ke peringkat antarabangsa. Matlamat MBM/MBI ialah untuk melahirkan murid yang dapat menguasai bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dengan fasih dan yakin. Dalam sebuah buku penerangan atau sebuah tulisan kajian, sewajibnya mempunyai objektif kajian atau objektif penulisan. Objektif dasar MBM/MBI mempunyai 4 objektif, iaitu yang pertama, meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang kedua, menyediakan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris mengikut option yang mencukupi dan meningkatkan kompetensi guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur dan bahan sokongan dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Dan yang terakhir, meningkatkan penggunaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam aktiviti luar bilik darjah. Dalam buku penerangan MBM/MBI, berangkumi 8 strategi pelaksanaan, iaitu yang pertama, mentransformasikan kurikulum bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang kedua, memantapkan kompetensi guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, menempatkan guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris mengikut option. Yang keempat, menggunakan khidmat pakar, perunding dan pembantu guru. Yang kelima, memperluas penggunaan bahan dan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMJ dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang keenam, memperluas publicity dan kempen pengukuhan bahasa. Yang ketujuh, meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti bahasa di luar bilik darjah. Dan yang terakhir, melaksanakan pentaksiran dan pelaporan perihal pencapaian murid. Bagi strategi yang pertama, iaitu mentransformasikan kurikulum bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, ia mempunyai 4 strategi, iaitu yang pertama, perubahan dari segi kurikulum standard sekolah rendah atau KSSR. Yang kedua, program Linus 2.0, literasi bahasa Melayu, numerasi dan literasi bahasa Inggeris. Yang ketiga, sistem SET. Yang keempat, komponen sastra atau Komsas dalam mata pelajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris sekolah menengah. Dan yang terakhir, oral proficiency in school secondary school atau OPS English. Bagi strategi yang kedua, iaitu memantapkan kompetensi guru bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bagi strategi ini, dia merangkumi aspek bagi seorang guru dan tenaga kerja di sekolah. Yang pertama, latihan guru pra-perkhidmatan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang kedua, latihan dan pembangunan sumber manusia bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, kursus dalam perkhidmatan atau KDP. Yang keempat, latihan guru pra-perkhidmatan Institut Pendidikan Malaysia di Pusat Kecemerlangan Bahasa Melayu atau PKBM. Yang kelima,
latihan guru pra-perkhidmatan Institut Pendidikan Bahasa Malaysia di Pusat Kecemerlangan Bahasa Inggeris atau PKBI. Dan yang terakhir, Professional Upskilling of English Language Teacher Pro ELT. Bagi strategi yang ketiga, menetapkan guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris mengikut option. Seperti kita tahu, kebanyakan atau beberapa sekolah mempunyai kekurangan dari segi guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Okay. Bagi strategi ini, KPM akan melaksanakan program penempatan semula guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris mengikut option berdasarkan keperluan penjawatan di sekolah. Strategi ini akan dilakukan secara berperingkat dan berterusan sehingga mencapai dasar MBM, MBI tercapai. Dan strategi ini akan melibatkan penempatan dalam daerah, antara daerah dan negeri. Strategi ini akan terus dilakukan sehingga pengisian guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris mencapai tahap mencukupi mengikut keperluan. Bagi strategi yang keempat, iaitu menggunakan khidmat pakar, perunding dan pembantu guru. Dalam strategi ini, KPM akan melaksanakan program bagi meningkatkan lagi mutu seorang guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Antara program yang akan dilaksanakan oleh KPM iaitu yang pertama, program penutur jati, iaitu program perkongsian pintar dengan pakar dari luar negara. Dan program ini mempunyai sasaran peserta ialah guru tahap 1 di 1,800 buah sekolah terpilih. Untuk program yang kedua, iaitu program Fulbright English Teaching Assistant atau ETE. Ialah satu program kolaboratif antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Program ini membantu guru Bahasa Inggeris meningkatkan penguasaan dan penggunaan Bahasa Inggeris dalam kalangan murid melalui aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dan program yang terakhir iaitu guru kontrak Bahasa Inggeris. Untuk program ini, guru kontrak Bahasa Inggeris akan menampung keperluan dan membantu aktiviti pengukuhan Bahasa Inggeris. Program ini dilakukan untuk mengisi kekosongan bagi bilangan guru Bahasa Inggeris sekolah rendah yang tidak mencukupi di pendalaman supaya PDP dapat dijalankan dengan berkesan. Bagi strategi yang kelima iaitu memperluas penggunaan bahan dan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Dalam strategi ini, KPM akan menjalankan inisiatif dengan membekalkan buku teks, bahan bacaan tambahan dan bahan digital seperti tablet dan komputer. Berdasarkan inisiatif yang telah diberikan oleh KPM, guru dikehendaki menggunakan bahan dan kemudahan yang disediakan secara optimum bagi menarik minat murid. Berdasarkan inisiatif ini, pihak KPM dan pihak sekolah perlu membekalkan buku teks, bahan bacaan tambahan dan bahan digital sebagai bahan sokongan kurikulum. Berdasarkan strategi ini, ia telah mencapai tahap yang diingini iaitu pemantau dalam talian oleh Bahagian Teknologi Pendidikan atau BTP mendapati 86.2% guru menyatakan bahawa penggunaan bahan digital MBM MBI memberi impak yang positif dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran atau PDP. Seterusnya, strategi yang keenam, memperluas publicity dan kempen pengukuhan bahasa. Strategi ini bertujuan meningkatkan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak seperti pihak ibu bapa dan masyarakat bagi menjayakan dasar MBMBI. Strategi ini akan diterangkan secara publicity dan penyebaran maklumat dasar secara menyeluruh melalui saluran media yang terpilih. Antara saluran media yang terpilih ialah yang pertama, media cetak seperti editorial dan sidang media. Yang kedua, seperti media elektronik atau baharu seperti microsite, Facebook dan blog. Dan media lain seperti buletin KPM dan media out of home. Bagi strategi yang ketujuh, iaitu aktiviti pemupukan dan pemantapan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Dalam strategi ini merangkumi 4 perkara, iaitu yang pertama, aktiviti penggalakan Bahasa Malaysia seperti melakukan aktiviti sajak dan syarahan. Dan yang kedua, aktiviti penggalakan Bahasa Inggeris seperti melakukan aktiviti choral speaking dan public speaking. Dan yang ketiga,
aktiviti pembubukan dan pemantapan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris seperti melakukan bengkel bahasa dan kebaran ilmu. Dan yang terakhir, bulan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia. Yang terakhir, iaitu strategi yang ke-8 iaitu melaksanakan pentaksiran dan pelaporan perihal pencapaian murid. Dalam strategi ini, kita akan fokuskan kepada transformasi pentaksiran mata pelajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Bagi strategi ini, pihak KPM akan memfokuskan untuk mentransformasi bagi pentaksiran mata pelajaran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menggunakan sistem pentaksiran yang bersifat holistik dan seimbang, iaitu menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Seperti pelaksanaan ujian lisan berasaskan sekolah atau ULBS yang bertujuan meningkatkan penguasaan kefasihan dan keyakinan untuk bertutur dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan lebih baik. Tamatlah video pembentangan saya bagi pemilihan bahan yang telah saya pilih bagi subjek keterampilan bahasa Melayu. Terutama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Haizah kerana mendidik dan mengajar saya bagi subjek ini. Sekian, terima kasih.